Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada hadirin sekalian dan tidak lupa juga kepada ahli panel undangan kita. Sebelum kita mulakan macam ni, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Hadrat Ilahi kerana limpah kurnianya kita dapat bertemu lagi rancangan forum perdana yang ditunggu-tunggukan oleh penonton kita. Tanpa masa, saya ingin memperkenalkan ahli panel kita. Yang pertama iaitu Puan Nurul Aizah binti Abdul Halim, Perondik Motivasi dan telah berkhidmat di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Dan panel kita yang kedua iaitu Puan Nurul Ainul Nadiah binti Jamaluddin, adalah pakar kaunseling di Jabatan Agama di Kedah. Selamat datang ucapkan kepada kedua panel kita. Sebelum kita memulakan perbincangan ini, mari kita lihat dulu video yang kami sediakan. Tempoh reman suspek kes pembunuhan Siti Nur Suria Ismail disambung seminggu lagi. Suspek dibawa ke Mahkamah Magistrate Marang, Terengganu pada jam 10.25 pagi tadi. Reman ke atas pelajar tingkatan 6 berusia 19 tahun yang juga rakan sekolah mangsa dilanjutkan bagi membolehkan polis melengkapkan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Suspek sebelum ini diserahkan selepas diserahkan oleh ibunya ketika datang ke Balai Polis Telemong sehari selepas kejadian. Kemarin engkau masih ada di sini bersamaku menikmati rasa ini. Semestinya ramai yang mengetahui isu yang dipaparkan sebentar tadi melibatkan kawan yang dahulunya rapat dan kini menjadi musuh. Kawan baik membunuh kawan baiknya sendiri. Menurut soal siasat daripada pihak polis yang menyatakan bahawa berlakunya isu pembunuhan ini oleh kerana fitnah yang dilemparkan oleh rakan baiknya itu, di mana mengatakan dirinya seorang yang miskin, buruk rupa parasnya, sehingga mendorong beliau, kata-kata itu yang mendorong beliau untuk melakukan tindakan sedemikian ke berlakunya pembunuhan. Benarlah patah mengatakan telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Maka sesiapa saja tidak kira muda atau tua, jika dirinya diburukkan dan dihina, mesti akan ada rasa marah yang tersimpan dalam hati walaupun ada pertalian darah. Maka bersesuaian dengan tajuk forum kita pada pagi ini, marah yang tercela. Baiklah, tanpa membuang masa, ingin saya mengajukan soalan kepada panel pertama kita iaitu Puan Nurul Aizah. Seperti mana secara umumnya ramai yang mengetahui apa itu maknanya marah kan? Tapi dalam konteks perbincangan ini, apakah takrif ataupun makna marah yang tercela ini dari sudut pandangan Islam ataupun sudut pandangan tasawufnya? Persilakan. Terima kasih kepada moderator kita iaitu Nur Zazilawani binti Zakaria di atas soalan yang diajukan kepada saya. Assalamualaikum dan salam bahagia saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mengikuti forum pada hari yang mulia ini. Berbalik kepada soalan tadi, sebenarnya marah ini terbahagi pada dua, iaitu marah yang terpuji dan marah yang tercela. Pada hari ini kita akan mengupas tentang isu kawan bunuh kawan yang berkaitan dengan marah yang tercela. Tetapi saya ingin mengkongsikan sedikit takrif berkaitan dengan marah yang terpuji. Marah yang terpuji ialah marah kepada apabila kita melihat seseorang yang melanggar perintah Allah dan marah pada tempatnya. Sebagai contoh, kita marah kepada orang yang mempersendakan agama, orang yang melanggar syariat Allah, yang itu dinamakan marah yang terpuji. Marah yang tercela ialah letusan darah jantung dan mendidihnya apabila kita melihat sesuatu perkara yang kita tidak sukai pada seseorang itu, iaitu marah mengikut nafsu. Saat kita marah, syaitan memasuki salur darah kita yang menyebabkan berlaku hilang pertimbangan akal fikiran. Manakala wajah mulai merah, degupan jantung berlari dengan kencang. Tindakan ini mendorong seseorang itu untuk bertindak di luar kotak fikiran yang waras sehingga menyebabkan boleh mengancam
orang yang di sekelilingnya dan diri sendiri. Sebagai contoh, apa yang kita lihat beberapa minggu lepas yang lalu, iaitu isu kawan bunuh kawan. Isu ini berlaku kerana mulut seseorang yang menyebabkan pembunuhan ini berlaku. Kerana sering diejek dan memedam rasa sehingga menimbulkan kemarahan dan menyebabkan pembunuhan ini berlaku. Ada dalam kalangan kita, kadangnya kita tidak sedar apa yang kita lakukan ketika kita sedang marah kerana syaitan menguasai diri kita. Kesihannya, umur 19 tahun sudah disabitkan dengan kes jenayah. Pernah ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta nasihat. Rasulullah SAW berulang kali mengatakan, La taghdab, jangan kamu marah. Hadis riwayat Bukhari. Setiap umat Islam ni perlu sedar bahawa kita haruslah mengawal kemarahan. Kalau kita tak dapat kawal kemarahan, bererti kita ni tewas dengan tipu daya syaitan. Wallahualam. Terima kasih kepada panel kita, Puan Nurul, di atas perkongsian beliau sebentar tadi. Saya amat tertarik dengan apa yang diperkatakan oleh beliau, iaitu marah dari sudut Islam terbagi kepada dua, iaitu marah yang tercela dan juga marah yang terpuji. Marah yang terpuji ialah marah kerana orang yang melakukan maksiatan, marah kerana orang melakukan kemungkaran kepada Allah. Jadi marah yang dibenarkan dari sisi ini adalah marah yang terpuji. Maka marah ini mendapat pahala di sisi Islam. Baiklah, beralih kepada panel kita yang kedua. Memang tidak dinafikan apabila timbulnya sifat marah dalam diri seseorang ini akan menyebabkan seseorang itu bertindak di luar kawalan hingga sanggup mengambil alih kerja Tuhan. Ada yang sanggup mensantau saudara sendiri, ada yang sanggup membunuh secara kejamnya. Jadi bagi mereka, cara ini adalah satu kepuasan dalam diri dan hati mereka. Dan membalas dendam adalah satu kepuasan. Jadi bolehkah Puan Ainul terangkan apa perkara yang mengagetkan seseorang itu untuk bertindak sedemikian? Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator Saudari Nur Zilawani binti Zakaria atas soalan yang telah diajukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat sekalian. InsyaAllah saya akan menjawab persoalan sebentar tadi. Okey, seperti yang telah dikupas berkenaan isu kawan bunuh kawan baik, rata-rata telah tular mengatakan ianya berpunca daripada perasaan tidak puas hati terhadap cacing yang telah dilemparkan oleh kawan baik dia sendiri. Yang mana kawan baik dia ni telah menghina dirinya, seorang yang miskin dan buruk rupa. Okay, daripada isu berkenaan, saya nak tekankan perkara utama yang boleh mengheret seseorang kepada marah yang tercela ni ialah menuturkan perkataan yang keji dan kesat. Dengan menuturkan perkataan yang keji dan kesat ni lah boleh tercetusnya perkara-perkara seperti santau saudara sendiri, membunuh dan lain-lain lagi lah. Sebab apa? Sebab penggunaan perkataan yang keji dan kesat ni dapat menyinggung perasaan seseorang dan boleh menyebabkan seseorang makan dalam sehingga dia memendam dan menyimpan dendam terhadap kata-kata kita. Benarlah pepatah ada mengatakan, kerana mulut badan binasa. Jadi, kita ni disarankan untuk berdiam diri. Berdiam diri ni lebih baik daripada bercakap. Kerana apabila kita banyak bercakap, pasti akan ada kata-kata yang tersasar dari perkara asal. Sebab apa? Sebab manusia kan, bila dia banyak bercakap, dia mudah lupa. Kadang-kadang benda tu tanpa kita sedar menyakitkan hati orang lain. Walaupun dia rasa benda tu hanya gurauan, benda tu hanya perkara biasa, tapi manusia kan hati lain-lain. Ada orang hati dia mudah terasa, ada orang hati dia kental. Okay. Jadi sebenarnya yang lebih baik tu adalah berdiam diri. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu, Nabi SAW bersabda, apabila seseorang dari kalangan marah, hendaklah ia diam. Hal ini demikian kerana dari sifat marah itulah boleh melahirkan perkataan-perkataan yang kesat dan keji. Okey, seterusnya, marah yang tercela ni juga berpunca daripada perasaan iri hati dan dengki. Yang mana perasaan ni adalah sifat yang muncul daripada perasaan ego dan sombong. Sehingga dia tidak boleh menerima dan melihat orang lain tu lebih daripada diri dia. Apabila perasaan iri hati dan dengki ni menguasai diri, pasti dalam dirinya makin membuat-buat perasaan marah. Dan segala perbuatan orang yang dia tak suka tu nampak serba tak kena pada pandangan mata dia. Sebab apa? Sebab kita bila tak suka orang kan,
Semua benda yang dia buat semua nampak salah, walaupun hakikatnya benda tu betul. Jadi seeloknya kita ni janganlah menyimpan perasaan marah, dendam, iri hati. Jangan simpan semua perasaan tu kat orang. Kita buat tak tahu je. Bermula daripada perasaan iri hati dan dengki ni lah boleh tercetusnya marah yang tercela, sehingga seseorang tu dia mula bertindak untuk melakukan perkara-perkara yang bahaya dan memudaratkan, seperti santau, bunuh-membunuh, menganiaya dan lain-lain lagi lah. Hadirin dan hadirat sekalian, Nabi SAW sangat memuji umatnya yang mampu menahan dirinya daripada perasaan marah. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu, beliau bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergusti, tetapi orang yang kuat itu adalah mereka yang mampu menahan diri mereka ketika marah. Okey, itu sahaja perkongsian daripada saya. Bahaya sifat marah ini akan membuatkan seseorang itu cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang memudaratkan diri serta orang yang terbabit. Sebagaimana panel kita bicarakan tadi bahawa sifat iri hati dan dengki dan juga tutur kata yang keji ini adalah punca yang mengheret seseorang itu untuk bertindak sedemikian, berani melakukan perkara-perkara yang tercela dan memudaratkan diri. Suka saya memetik firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 134 yang bermaksud iaitu orang-orang yang menderma hartanya pada masa senang dan susah, orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Jelas sekali ketika mana Syekh Dr. Wahbah Al-Zuhaili menafsirkan ayat ini, menyatakan ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menyembunyikan kemarahannya dan mengawal dirinya tanpa menyakiti orang lain. Dan dalam konteks ini, keadaan ini, ia dapat menyikat kemarahan dalam diri ini. Demikianlah dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah mengakui bahawa kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh yang terbaik untuk dijadikan teladan supaya hamba-hambanya, supaya pengikutnya dapat mengikuti teladan. Menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab, iaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya yakin para hadirin yang mendengar pada pagi ini sudah pasti jelas mengenai sifat marah yang tercela ini. Oleh itu, marilah sama-sama kita mempraktikkan diri ini supaya menjadi manusia dan hamba Allah yang bertakwa, jauh daripada sifatul mazmumah, dekati sifatul mahmudah. Oleh itu, tanpa memasa, saya ingin membaca soalan daripada netizen kita, daripada Siti Suraya Ibrahim, asal daripada Kelang. Soalannya adalah berbunyi begini: saya ingin bertanyakan soalan saya kepada Puan Nurul, apakah tip-tip terbaik untuk menghalang atau mencegah sifat marah ini daripada merebak dalam diri seseorang? Dipersilakan Puan. Alhamdulillah dan terima kasih kepada penonton di atas soalan yang diberikan berkenaan tips-tips untuk kita menghalang dan mencegah sifat marah ini terus merebak di dalam diri kita. Pada permulaan, sifat marah ini bukan satu penyakit, tetapi ia adalah luahan dari seseorang dalam bentuk tingkah laku ataupun perbuatan. Lantaran itu, di antara langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah kemarahan ialah: yang pertama, diperhebatkan penyebaran ilmu-ilmu yang berkaitan memperbaiki serta menyucikan jiwa, iaitu tazkiyatun nafs, berlandaskan Al-Quran, Al-Sunnah serta amalan para salafus soleh. Hanya menerusi jiwa yang bersih sahaja seseorang itu dapat mencegah dirinya daripada sifat marah yang bersesuaian dengan kehendak syarak.
Yang kedua, kita perlu sedari bahawa marah yang berlebih-lebihan itu ialah marah yang melampaui batas. Ianya hasil daripada hasutan syaitan dan ianya mengundang balasan buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah tidak menyukai hamba-Nya yang melampaui batas. Rasa marah ini tidak boleh diberhentikan secara tiba-tiba. Ianya dengan proses kita mengawal kemarahan itu, iaitu dengan bertenang, tarik nafas dalam-dalam dan istighfar. Yang ketiga ialah kita perlu mengingatkan diri kita tentang akibat buruk yang terhasil dari sifat marah yang melampau itu. Ianya bakal mengundang tindak balas dari orang yang dimarahinya secara keras, bukan sahaja melibatkan dirinya tetapi melibatkan ahli keluarganya. Orang yang pemarah tidak akan disukai oleh orang yang di sekelilingnya, malah akan disisihkan oleh masyarakat. Yang keempat, kita perlu mengingatkan diri kita bahawa mengawal perasaan marah itu adalah sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui banyak dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka yang berjaya mengawal kemarahan itu akan mendapat ganjaran di syurga kelak, iaitu mereka boleh memilih mana-mana bidadari yang mereka sukakan. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih. Terang lagi bersungguh, hamba yang hebat adalah hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendekati perkara-perkara yang terpuji dan menjauhi perkara-perkara yang terlarang. Ketahuilah bahawa setiap perkara dan amalan yang baik akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka marilah kita sama-sama cegah sifat marah ini dengan membersihkan jiwa kita, dengan berpandukan kepada teladan daripada orang yang soleh, dan jadikan Nabi SAW sebagai contoh dan teladan untuk kita supaya tiada lagi permusuhan yang berlaku hingga menggerunkan masyarakat kita pada hari ini. Seterusnya, kita panjangkan lagi perbincangan ini dengan soalan yang kedua. Baiklah, saya akan membaca, iaitu daripada Al-Hakim Hakimi, asal daripada Kelantan. Jadi, soalannya adalah, mohon pencerahan daripada Puan Ainul. Saya ada mendengar, adakah benar cara untuk hilangkan rasa marah ini dengan cara duduk atau berbaring, ataupun adakah ada cara yang lain untuk menghilangkan rasa marah dalam diri seseorang? Mohon pencerahan. Alhamdulillah, terima kasih soalan yang telah diajukan oleh penonton yang saya kasihi sekalian. Hadirin dan hadirat, ketahuilah bahawa kecenderungan orang marah adalah ingin selalu lebih tinggi. Maksud dekat sini, dengan posisi yang lebih tinggi, dia boleh melepaskan api kemarahan dia kepada orang lain. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW mengajarkan kita supaya marah itu dapat diredakan dengan posisi yang lebih rendah, seperti yang Puan ajukan dalam soalan tadi. Ya, sangat betul bagi seseorang yang sedang marah untuk duduk atau berbaring, kerana dengan cara itu sedikit sebanyak dapat meredakan perasaan marah tersebut. Sabda Nabi SAW, apabila salah seorang daripada kamu marah ketika sedang berdiri, hendaklah dia duduk. Jika kemarahannya hilang, maka itu baik. Jika tidak, hendaklah dia berbaring. Kenapa kita perlu duduk atau berbaring ketika marah? Sebab apabila kita marah ketika berdiri, kita ni lebih mudah bertindak untuk bergerak atau memukul. Jadi, sebab itulah kita disarankan untuk duduk, kerana bila kita duduk, kita akan lebih sukar untuk bergerak atau memukul. Manakala jika kita berbaring, sudah semestinya kita tidak mampu untuk memukul. Cara lain yang boleh dipraktikkan ketika rasa marah ni ialah membiasakan diri untuk berwuduk. Salah satu senjata syaitan untuk membinasakan manusia ni ialah marah. Jadi, untuk menghilangkan rasa marah tersebut, kita disarankan untuk berwuduk. Kerana syaitan ni dia berasal daripada api, dan api hanya dapat dikalahkan dengan air. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya kemarahan itu datang daripada syaitan, dan syaitan itu berasal daripada api, dan api hanya dapat dipadamkan dengan air. Maka, jika salah seorang daripada kalian marah, hendaklah dia berwuduk. Seterusnya, perkara yang boleh kita lakukan ketika rasa marah ialah mendiamkan diri, seperti yang telah saya terangkan sebentar tadi. Okey, berdiam diri juga adalah merupakan cara yang terbaik dan selamat yang boleh dipraktikkan ketika rasa marah. Sebenarnya,
banyak cara yang boleh kita praktikkan untuk meredakan rasa marah ni. Oleh sebab itu, pentingnya kepada kita hadirin dan hadirat sekalian untuk mengawal perasaan marah supaya kita tidak menyesalinya di kemudian masa ataupun di kemudian hari atas perbuatan-perbuatan maupun perkataan di luar kawalan kita. Semoga kita sama-sama mampu memperbaiki diri kita dan menjadi insan yang boleh mengawal diri ketika marah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua panel kita di atas perkongsian beliau dengan pencerahan yang diberikan. Semoga mendapat manfaat dan dapat diamalkan oleh penonton-penonton kita, pendengar-pendengar kita supaya menjadi amalan kehidupan seharian kita untuk mengelak sikap marah ini. Maka hidupkanlah sunnah Nabi SAW. Hadirin dan hadirat sekalian, masa amat mencemburui kita sudah sampai masanya untuk penghujungnya. InsyaAllah ada masa bertemu lagi, ada waktu kita bersua lagi. InsyaAllah semoga majlis forum kita pada pagi ini mendapat manfaat dan memperoleh keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi majlis ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.